Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat di Bukit Helwa, Telekom Malaysia yang bersama dengan kita pada tengah hari ini untuk menyambung bicara kita dalam kitab Talbis Iblis. Hari ini sekali lagi kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita membacakan satu kitab yang berbicara tentang tipu daya iblis agar kita dapat melindungi diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya ini. Dan terkhusus bab kita ialah macam mana talbis iblis terhadap kaum sufi, para sufi terkait dengan wajd ataupun ekstasi, disebut ekstasi. Bila kita kata ekstasi ni, kita fahamlah, kita pun ada sekarang ni pil ekstasi. Ekstasi ke panggil tak? Ekstasi ni pil khayal lah. Pil khayal. Jadi di sisi ulama, di sisi orang sufi ni, mereka ada satu keadaan yang mereka anggap itu adalah satu kedudukan dalam zikir, iaitu bila mereka berzikir melakukan sesuatu sehingga mereka khayal. Dan khayalan ni maksudnya sampai keadaan tak sedar. Tak sedar tu adalah bagi mereka satu keadaan hati, infialil qalb. Khayalan atau bila berzikir sampai dia tak sedar. Tak sedar tu sehingga ke tahap mereka bertepuk-tepuk, berteriak-teriak, sampai ke tahap merobek-robek pakaian. Ini adalah satu daripada keadaan yang didakwa mereka adalah bentuknya keadaan hati apabila berzikir. Tuan-tuan pernah tengok tak orang zikir-zikir tiba-tiba lompat pusing-pusing, kan? Kemudian teriak-teriak. Lepas tu ada siapa koyak-koyak baju, ada siapa terguling-guling. Jadi keadaan ni dipanggil keadaan sampai ke tahap tidak sedar diri. Ada siapa tiba-tiba menangis. Dia tiba-tiba orang lain dia okey, dia seorang menangis. Ataupun dia seorang jadi macam keadaan senyum, ketawa seorang-seorang. Dia jadi macam orang betul tak betul macam tu. So, ini disebut sebagai al-wajd dalam bahasa sufi. Dan mereka menganggap ini adalah wajar dan ini adalah satu tahap perasaan apabila mereka asyik dengan zikir. So pada hari ini kita nak bahaskan apakah perkara ni benar-benar ada dalam agama kita dan apakah dia dianjurkan dalam agama, atau sebenarnya apakah dia sebenarnya adalah tipu daya syaitan kepada orang-orang yang berzikir sampai seolah-olah mereka dirasuk. Dia tak sedar.
Kalau dia dalam keadaan betul-betul tak sedar. Ada orang sufi dia panggil at-tawajud. Dia sebenarnya sedar je, tapi dia buat seolah-olah nampak dia tak sedar. Nak suruh nampak, oh dia ni hebat. So ada orang betul-betul mengalami tak sedar diri ni. Ada orang buat-buat tak sedar. So dalam dua-dua situasi, yang buat-buat lagilah parah. Yang tak sedar betul ni, apakah ada dalam agama gitu? Ataupun dia sedang dirasuk oleh syaitan yang menyebabkan dia tak sedar diri. Atau dia ditipu oleh iblis. Sehingga dia menganggap tak sedar diri itu adalah keadaan hati dalam berzikir. So ini yang kita akan bahaskan pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah bagilah kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, kefahaman tentang agama kita. Okay, matlamat dia tidak lain untuk kita jaga diri kita, jangan terjerumus ke dalam lembah ataupun dalam lubang tipu daya iblis. Sebab kadang-kadang ada orang dia cakap, oh hebatlah dia tu. Kita menangis, bapak dia menangis. Oh ni ada siapa aku tak sedar. Kita katakan, kalau kita bahaskan dari sudut pandang agama, boleh jadi yang orang rasa kagum tu sebenarnya tak perlu kagum pun, bahkan kita kena kembali kepada alam waras kita dan bahawa itu bukan sebahagian dari agama kita. Baik. Dengan terlihatnya reaksi di luar kewajaran tersebut. Tengok-tengok tak wajar. Pelik Iblis dinilai telah berhasil dalam melancarkan talbis dan tipu daya terhadap mereka. Tindakan itu mereka lakukan didasarkan pada riwayat yang menyebutkan ketika turun ayat wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dia kata asas kepada benda ni kerana seperti mana seorang sahabat apabila turun ayat Quran, maksudnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Tiba-tiba Salman Al-Farisi pun berteriak dan jatuh terlungkup. Lalu dia keluar dan mengasingkan diri selama 3 hari. Karena takutnya kepada ayat ini sampai pengsan. Jatuh terlungkup. Lepas tu tak jumpa dengan orang selama 3 hari. Mereka juga berhujah. Orang sufi berhujah. Dia berkata, kami melakukan satu perjalanan bersama Abdullah. Saat itu Ar-Rabi' bin Khuthaim ikut bersama kami. Kemudian kami melintasi tempat salah seorang tukang besi. Di sana Abdullah berhenti dan mengamati, tengok aja besi itu sedang dibakar dalam api. Ar-Rabi' pun turut memperhatikannya sampai tubuhnya longlai dan hampir jatuh pingsan. Abdullah memutuskan melanjutkan perjalanan sehingga kami tiba di tempat pembakaran kapur dekat sungai Furat. Tatkala Abdullah melihat tempat pembakaran itu, saat itu api tengah berkobar-kobar. Lalu dia membacakan ayat Quran, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Apabila dia, yakni neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya neraka. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan berharaplah kebinasaan yang berulang-ulang. Mendengar bacaan tersebut, Ar-Rabi' pun jatuh pengsan sehingga kami mengontongnya pulang ke tengah keluarganya. Abdullah tetap di samping Ar-Rabi' sampai waktu solat zuhur. Namun dia belum siuman. Lalu Abdullah menunggu sampai asar. Belum siuman juga. Akhirnya Abdullah menunggu sehingga maghrib. Barulah Ar-Rabi' siuman. Dan setelah itu Abdullah kembali ke tengah keluarganya. Orang-orang sering mengungkapkan kisah seperti itu dari banyak ahli ibadah.
bahawa ketika mereka mendengar Al-Quran, tiba-tiba ada yang meninggal dunia, ada yang jatuh pengsan, dan ada yang berteriak keras. Kisah ini banyak didapati di dalam kitab-kitab zuhud. Baik. Jadi mereka buat sampai tak sedar diri. Nah, ada yang merobek-robek baju. Orang kata kenapa? Sebab ada cerita yang menunjukkan orang-orang soleh bila takut tengok Al-Quran tak sedar. Ada pengsan. Jadi menunjukkan bahawa rasa hati itu bila berinteraksi dengan zikir ada sesuatu yang baik dan bagus, hebat. So mereka pun zikir sampai jadi tak sedar. Zikir sampai jadi tak sedar. Soalan dia, apakah perbuatan yang berlaku tadi dimaksudkan begitu? Mana mereka sampai baca Quran sengaja baca sampai pengsan. Ataupun sebenarnya bagaimana? Ini kita nak kupas sudut pandang agama kita memandang sesuatu kejadian berlaku, apakah disyariatkan ataupun tidak, kita patut ikut ke ataupun sebenarnya apa realiti keadaan itu. Supaya tak adalah benda ni betul tapi hujah tu digunakan secara salah. Hujah tu nak justify amalan dan mau berzikir sampai bertepuk, berjoget, ada sampai musing-musing. Bila kita tanya kenapa? Ada je orang pengsan bila baca Quran. Itulah keadaan hati yang tak sedar. Jadi kami pun tak sedar. Tapi keadaan tak sedar tu menyebabkan tepuklah, koyok bajulah, mungkin ada musing-musing, terguling-guling. Dia panggil al-wajd. Okey? Sekarang ni kita nak bahaskan dari sudut sebagai agar tidak tertipu. Pertama, cerita Salman Al-Farisi pengsan tu, bila turun ayat Quran tadi, Ibnul Jauzi kata kisah tu mustahil berlaku. Kerana pertama, cerita ni tak ada sanad. Yang menceritakan keadaan Salman Al-Farisi tu tak ada sanad. Yang kedua, ayat tu sendiri turun di Mekah. Dan Salman Al-Farisi masuk Islam bila Nabi sampai ke Madinah. Kemudian, lebih daripada itu, kisah seperti itu, sahabat-sahabat lain yang senantiasa bersama dengan Nabi waktu turunnya Al-Quran, tidak pernah diriwayatkan seorang pun daripada sahabat Nabi baca Quran pengsan waktu Quran turun. Satu. Itu cerita Salman Al-Farisi. Kisah Rabi' bin Khuthaim ni pula, hak pengsan sampai ke maghrib tak sedar lagi sebab dengar baca Al-Quran. Sesungguhnya para perawi kisah ini tidak sabt, yakni tidak valid, tidak boleh dijadikan hujjah. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Isa bin Sulaim. Imam Ahmad bin Hanbal ni pula mengatakan, aku tidak mengenal riwayat Isa bin Sulaim dari Abu Wa'il. Jadi cerita tersebut rawinya tidak kuat untuk dijadikan hujjah. Hamzah Az-Zayyad berkata, kepada Sufyan, mereka meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khuthaim bahawa dia tidak sedarkan diri. Sufyan bertanya, siapa yang meriwayatkan itu? Kisah ini hanya diriwayatkan oleh si penceramah itu. Bila orang tanya Sufyan Ats-Tsauri, maksud Sufyan ialah Isa bin Sulaim. Kemudian aku menemui Isa bin Sulaim, si penceramah. Aku tanya, dari siapa engkau meriwayatkan kisah ini seraya mengingkarinya? Jadi kisah Rabi' bin Khuthaim yang mana kata pengsan sampai maghrib tu, bila dengar ayat Quran, lepas tu Sufyan mengingkarinya, ataupun Hamzah Az-Zayyad mengingkari kepada pencerita dia Isa bin Sulaim. Maknanya dia saja-saja bawa buat cerita ni. Penulis berkata, Sufyan Ats-Tsauri, penulis ni maknanya Ibnul Jauzi lah. Sufyan Ats-Tsauri mengingkari jika Ar-Rabi' bin Khuthaim mengalami hal seperti itu, yakni pengsan
Kerana dia berada di atas manhaj salaf. Salaf sendiri, ni, saya terus tengok telefon. Salaf sendiri tidak pernah mengalami kejadian seperti itu pun tidak pernah dialami oleh para sahabat maupun tabi'in. Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengingkari lah sebab sahabat-sahabat dulu baca Quran tak ada pun sampai ke tahap macam tu. Tak. Tak, enten nak akak tadi. Takut ada orang. Ya. Jekal takut ada orang nak hantar barang. Baik, kita ganggu sikit dah. Penulis kata, kenapa Sufyan Ats-Tsauri mengingkari cerita ni? Sebab tidak ada orang zaman salaf dulu yang diriwayatkan begitu. Okay? Kalau pun riwayat itu sahih, kita kata, okeylah kita terima. Memang ada orang bila baca Quran ni sampai pengsan. Sampai pengsan. Kalau pun ada. Jadi kita katakan bahawa mereka pengsan itu kerana ketakutan. Dan rasa takut itulah yang menyebabkan seorang diam, tidak bergerak sehingga dia seperti orang mati. Kerana rasa takut tu, bukan kerana asyik dia. Ada orang sampai nak tahap alwaj ni tepuk tangan, menari, pusing-pusing. Ada kata, ni mula-mula dia duduk begini. Gerak lah. Lepas tu duduk bangun, duduk. Sampai dia tak sedar diri tu, kalau dalam kajian salah seorang daripada doktor psikologi, adik saya, ipar saya kebetulan dia doktor, dia tanya, apakah mungkin orang yang nampak, contohnya dia mendapati sesuatu, seolah nampak Nabi kau gapo, tak sedar kau, sebahagian daripada halusinasi? Jawapan dia psikologi kata boleh. Bila orang tu letih sangat, dia boleh sampai berhalusinasi. Jadi duk zikir. Sampai dia letih jadi tak sedar. Dia pun nampak macam-macam. Dia berhalusinasi. Bukan kerana rasa takut kepada Allah dah. Tapi kerana kepenatan minda dia duk zikir beribu, puluh ribu, berjuta ni. Sampai akhirnya dia sampai ke satu tahap tak sedar diri. Orang dulu kerana faham ni, Al-Quran pun tak faham, Tauhid pun tak faham, gapo pun dalam agama pun tak faham. Hanya kerana nampak soal istilah rasa takut dan cinta, kemudian duk zikir sampai tak sedar diri. Itu bukan sebahagian daripada cara salafus salih. Orang-orang dahulu bukan begitu, mereka rasa membina rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu. Mereka duduk dalam majlis ilmu, faham Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian memahami hadis-hadis tentang syurga, memahami hadis-hadis tentang neraka. Dia faham tentang melahirkan rasa takut kepada Allah. Lalu mereka bila dengar satu ayat ketakutan, diasbabkan mereka faham agama. Bukan kerana pengsan atau tak sedar diri sebab sibuk letih duk berzikir, tidak. Lain dua tu, lain. Tanda seorang punya rasa takut adalah seandainya berada di atas dinding pun dia jatuh dari sana kerana kehilangan kesedaran. Akibat besarnya rasa takut yang dimiliki. Sementara orang yang mengaku memiliki cinta, kemudian berhati-hati agar kakinya tidak tergelincir, namun sesudah itu merobek baju dan berbuat hal-hal mungkar menurut syariat, maka dapat kita ketahui bahawasanya secara pasti orang itu pada waktu itu tengah dipermainkan syaitan. Maknanya kalau tiba-tiba dia ni dengar ayat tu dalam keadaan duduk atas dinding, atas tembok ni, tembok dinding, tembok lah. Dia tengah meniti, tiba-tiba dengar ayat tu, pengsan, jatuh, belebok situ terus. Jatuh belebok, bahasa Kelantan tubik tu. Jatuh terus. Kerana rasa takut tu. Tapi masalahnya, sekarang ni, waktu duduk tempat tu, tak jatuh pula. Nampak tak? Dia berhati-hati agar dia tidak beli gelincir, tapi sampai di bawah,
Siapa-siapa pun, oh, robek-robek. Tadi okey je. Ni tiba-tiba je ni. Ni ketahuilah bahawa orang itu tengah dipermainkan syaitan. Ini penulis kita bagi tahu. Penulis kita lagi, Ibnul Jauzi kata, ketahuilah, semoga Allah memberi kamu taufik. Hati para sahabat. Jawapan yang seterusnya. Kalau betul kerana takut, dia tak kira mana pun. Tak nanti kepada duduk sibuk zikir. Dia akan tengah-tengah ni, tiba-tiba dia pengsan. Tidak nanti dalam majlis zikir je. Kerana takut kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita kena tahu. Dia tak sedar kerana hati dia sangat bersih. Contohlah kita kata. Jawapan dia, orang yang paling bersih hati ni, sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah paling bersih hati mereka. Dan sahabat Nabi bila merasakan tahap cinta kepada Allah, tidak lebih sekadar menangis dan bersikap tenang. Berikut hadis Irbad bin Sariyah. Hadis Irbad bin Sariyah jelas kepada kita. Nabi bagi nasihat kepada kami sampai air mata kami bercucuran dan hati kami merasa takut kepada Allah. Kita kena tengok orang benar bila dia bercerita tentang Allah, cerita mengalir air mata dia, menangis kerana takut kepada Allah. Ini watak yang ada pada para sahabat. Bukan yang orang yang dia saat duduk berzikir, bila dia ceramah, tak ada soal, tak ada air mata yang mengalir daripada mata dia. Tapi bila saat dia soal berzikir, kemudian dia mengatakan, dia sampai ke tahap fana, tak sedar diri, dia jadi histeria. Ini bukan caranya para salaf beribadat. Histeria jadi. Sahabat dah berzikir mengalir air mata. Dia dah berzikir, histeria. Isim kau panggil. Isim, gila isim. Panaslah dan sebagainya. Ini bukan cara. Jadi kalau ada kita tengok orang aja mau zikir, jangan dah panaslah beginilah. Kalau zikir lebih jadi histeria lah begini, tak sedar lah begini. Macam-macam lah. Dan ada siapa tak sedar diri, ada siapa berguling-guling. Mula-mula di pintu masuk lagi, bila kita tengok ada majlis zikir begitu, elakkan diri. Jangan. Sebab itu bukan caranya para sahabat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling kalau mereka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalir air mata dia. Bahkan kita mendengar seorang manis tutur kata, lembut bicaranya, oh gini. Tapi kalau dia ni hatinya tidak pernah mengalirkan air mata bila bercakap tentang agama, cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takutnya kepada neraka. Inilah kita kata cara bagaimana para sahabat dulu. Kita nak kata siapa hati bersih? Orang histeria atau hati bersih? Orang terguling-guling sebab zikir atau hati bersih? Jawapannya tidak. Mereka sedang ditipu oleh iblis. Orang paling bersih hati dia ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ni senantiasa baca Quran, puasa, zikir. Tapi tak ada pun di kalangan mereka terguling-guling, pengsan apabila mereka baca Quran. Sebaliknya, mereka baca dalam tangisan. Hati mereka tenang dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala kata, dengan mengingati Allah, hati itu menjadi tenang. So kita inilah panduan kita dalam beragama. Jangan kerana hawa nafsu tengok orang tu guling-guling kita kata inilah zikir yang baik. Tengok orang tu berteriak, robek baju, ada sampai menangis juga, tapi menangis dalam sifat yang bukan tenang, maka kita katakan itu bukan cara. Baik. Abu Bakar Al-Ajuri berkata, Irbad tidak berkata, kami berteriak atau kami memukuli dada seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang dipermainkan syaitan. Tengok kesedihan yang berlaku pada orang Syiah. Orang Syiah. Ni kita masuk Muharram ni dekat dah ni. Berapa Syiah nanti gang Syiah masuk Muharram, mulalah berteriak tangis. Olok-olok menangis. Lepas tu pukul-pukul badan kerana kesedihan dalam mengingati peristiwa Karbala. Allah tak minta kita buat ibadat macam tu. Kalau orang tengok orang Syiah gitu, kita faham agama ni, patutnya kita jangan dekatkan diri dengan mereka. Tak ada pukul-pukul dada. Sahabat-sahabat sedih pukul dada ni. Ni semua dia panggil
an-niyahah, sifat berkabung yang dilarang dalam agama. Nampak tak tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Kita nak agama kita dijaga. Kita nak menjaga agama kita sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi. Sebab apa? Agama ni modal kita untuk kita kembali kepada Allah. Ya Allah, inilah agamaku. Ya Allah, inilah amalanku. Ya Allah, inilah yang ketaatanku kepadamu. Kita nak persembahkan amalan kita kepada Allah. Amalan beragama gitu. Jangan dibuat agama ni ikut suka hati je. Merapu-rapu. Dan cerita beragama ni seolah-olah bapa dia yang punya. Sedangkan agama ni sebenarnya milik Allah, pencipta alam semesta. Jadi kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala nak, bukan apa yang kita suka. Baik. Mereka juga berbeza pendapat tentang jumlah saksi yang kesaksiannya sah atau dapat diterima ketika kesaksian itu mampu melemahkan kesaksian orang lain. Husain bin Abdul Rahman bertutur, aku bertanya kepada Asma binti Abi Bakar. Ni hak betul, hak betul. Asma binti Abi Bakar ni siapa ni? Anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Isteri kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam. Mak kepada Abdullah ibn Zubair. Ni Asma binti Abi Bakar. Dialah hak bawa pergi makanan kepada Nabi waktu Nabi dengan Abu Bakar duduk bersembunyi dalam gua Thur. Ingat tak? Inilah dia dah. Asma binti Abi Bakar. Orang tanya Asma binti Abi Bakar, macam mana keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan macam mana keadaan keluarga baginda atau keluarga beliau saat dibacakan Al-Quran. Asma binti Abi Bakar kata, mereka yang seperti yang disebut oleh Allah. Apa dia seperti yang disebut oleh Allah? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kulit mereka gemetar. Air mata mereka berlinangan. Ini sifat dia, bukan jadi histeria. Ajaibnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau ada orang ajak kita zikir sampai histeria, lari. Jangan berada dalam majlis mereka. Jangan sama sekali. Sebab para sahabat tak pernah histeria pun bila berzikir kepada Allah. Asma binti Abi Bakar kata, sahabat dulu kalau baca Quran menangis, gemetar kulit tu. Okey? Aku berkata kepada Asma, kata Husain bin Abdul Rahman, ada sejumlah orang apabila Quran dibacakan kepada salah seorang mereka pengsan, dia kata. Pengsan. Sahabat tak sampai tahap macam tu. Dia ni pengsan. Asma jawab macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nampak tak? Betapa Asma kata itu adalah panggil gangguan syaitan. Kalau baca Quran sampai pengsan, itu gangguan syaitan. Talbislah tu. Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Asma binti Abi Bakar, adakah ada seorang dari generasi salaf yang pengsan kerana takut kepada Allah? Asma binti Abu Bakar pun jawab, tak ada. Tak ada. Hanya saja kalau ada pun mereka menangis kerana takut kepada Allah. Dari Abu Hazim, Ibnu Umar satu ketika melintas dekat orang yang pengsan. Orang tu berasal dari Iraq. Ibnu Umar tanya, dia ni kenapa? Orang tu berjawab, setiap kali Quran dibacakan kepadanya, seperti itulah yang dia alami. Baca Quran pengsan, baca Quran pengsan. Umar kata apa? Sungguh kami takut kepada Allah, tapi kami tak pengsan. Jadi kalau kita tengok orang asyik pengsan,
Ada hak pengsan, ada hak histeria, ada hak merobek pakaian, ada hak tiba-tiba jadi macam kerasukan. Yang tu, itu bukan syariat kita, itu bukan agama kita. Kalau dia pun kita nampak orang soleh, orang pakai baju okey, sesungguhnya dia sedang ditipu oleh iblis. Qatadah pernah bertutur. Dikatakan Allah Allah Allah. La ilaha illallah. Baik, kita sambung sikit. Qatadah pernah berkata, dikatakan kepada Anas bin Malik, ada sekelompok orang pengsan tatkala Quran dibacakan kepada mereka. Anas kata, itu puak Khawarij tu. Maknanya tak berlaku di kalangan para sahabat macam tu. Yang berlaku pada mereka, puak-puak Khawarij. Tak adalah kita kata siapa yang menangis pengsan baca Quran dia ada itu, tapi dia adalah Khawarij. Kita tak kata macam tu, tapi di zaman Qatadah, Anas bin Malik kata, zaman dia tu hak berlaku macam tu puak-puak Khawarij. Sahabat-sahabat ni tak ada. Dari Ahmad bin Sa'id ad-Dimashqi, dia mengisahkan Abdullah bin Az-Zubair menerima khabar bahawa anaknya Amir bergaul dengan satu kelompok orang yang pengsan saat Quran dibaca. Ibnu Zubair lantas berkata kepada anaknya, wahai Amir, kalau aku masih mengetahui kamu bergaul dengan orang-orang yang jatuh pengsan saat membaca Al-Quran atau saat dibacakan Al-Quran, maka kamu akan aku cambuk. Kamu pergi berkawan dengan orang-orang yang dengan Quran tu pengsan, aku rotan kamu, bahasa kita. Sampai begitu mereka nak mengelakkan daripada tertipu. Pasal apa? Mereka ni tak tahu mai ikut mana. Kalaupun mereka rasa betul pengsan tak sedar tu, kita kata tadi, itu sebahagian daripada gangguan syaitan. Hak dahsyat lagi, dia masih lagi waras. Dia buat-buat pengsan. Dia buat-buat histeria. Dia buat-buat guling kerana menganggap darjat itu tinggi di sisi mereka. Yang ni lagi dahsyat. Lagi teruk. Kita ni tak payahlah. Tak payahlah duk fikir, hebatnya orang tu. Bila orang baca Quran, pengsan dia. Hebatlah orang tu. Bila dia berzikir, dia jadi histeria dia. Hebatlah orang tu. Dia jadi macam orang yang tak sedar kerana asyiknya dalam zikir. Senyum dan berdoalah kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada tipu daya iblis. Nampak tak? Sehingga sahabat Nabi Ibnu Zubair ni, Abdullah Ibnu Zubair, cucu kepada anak kepada Asma tadi binti Abi Bakar. Dia ada anak dia cucu Asma . Nah, dia kata kepada anak dia, kalau aku tahu kamu pergi berkawan, duduk dengan orang geng-geng yang mana baca Quran, dengar Quran pengsan tu, aku sebat kamu. Tak naknya anak dia tertipu dengan talbis iblis ini. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dia pernah menutur, aku menemui ayahku, lalu dia bertanya, dari mana kamu? Dia kata, aku mendapati satu kaum, belum pernah aku lihat yang ada lebih baik daripada mereka. Macam mana? Mereka ni bila berzikir kepada Allah, lalu salah seorang daripada mereka gemetar sampai pengsan kerana takut kepada Allah. Ibnu Zubair kata, dah lepas ni jangan pergi lagi pak dia orang. Ibnu Zubair kata macam tu, jangan pergi. Pasal apa? Ibnu Zubair menganggap itu adalah gangguan syaitan, talbis iblis. Lalu ayahku melihat diriku seakan tidak menghiraukan ucapannya. Ayah aku kata di anak dia ni, Amir ni kata, bila ayah aku pesan macam tu, dia tengok aku tak berapa endah ya. Maka ayahku kata, siapa dia ayah dia ni? Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair kata apa? Aku pernah melihat Rasulullah baca Quran. Aku tengok Abu Bakar baca Quran. Aku tengok Umar baca Quran.
tapi aku tak pernah tengok mereka mengalami keadaan itu. Maka menurut pendapat kamu, apakah mereka itu lebih baik, lebih takut kepada Allah berbanding Abu Bakar, berbanding Umar? Jadi kata Amir, akhirnya aku faham kata-kata ayahku. Sejak itu aku pun tidak lagi pergi bersama mereka, atau sejak itu aku pun meninggalkan mereka. Ini orang yang faham tentang agama. Bukan hanya emosi yang bermain dan sangkaan mereka terhadap agama. Mereka ada contoh, mereka ada panduan, mereka ada petunjuk dalam berinteraksi dalam agama ini. Amir bin Malik berkata, saat kami menyemak riwayat hadis yang disampaikan oleh Abul Jauza, tiba-tiba seorang jatuh tersungkur dan tubuhnya gemetar. Abu Jauza lantas berdiri menghampiri orang itu. Seorang berkata kepada Abdul Jauza, wahai Abul Jauza, orang ini pengsan. Pengsan bila dengar hadis ni. Kata Abul Jauza, menurutku dia termasuk salah seorang dari kelompok Qaffazin. Andai benar dia berasal dari kelompok mereka, pasti sudah kuusir dia dari masjid. Aku tengok kali dia ni betul pok-pok tu, aku halau dia daripada masjid. Baca hadis sampai pengsan. Tak pernah dia buat orang. Okay? Kerana Allah menyebut sifat-sifat orang mukmin. Orang mukmin mereka bersifat hanya menangis dan gemetar kulitnya. Sebagaimana firman Allah, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, surah Al-Maidah, kamu melihat mata mereka bercucuran air mata. Dalam ayat yang lain, taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dari Jarir bin Hazim, bahawasanya dia hadir dekat dengan Muhammad bin Sirin, seorang ulama ni, salaf. Saat ada yang berkata, di sini ada sejumlah orang yang apabila Al-Quran dibacakan kepada salah seorang dari mereka, maka dia pengsan. Muhammad bin Sirin berkata, perintahkan salah satu dari mereka untuk duduk di atas dinding yang tinggi, yang tembok yang tinggi, kemudian bacakan Al-Quran kepadanya. Kalau dia jatuh, berarti dia benar kerana takut. Tapi kalau dia tak jatuh, turun bawah baru duk histeria, berarti dia ni bukan takutlah. Muhammad bernilai perbuatan tersebut itu dibuat-buat. Hak kata pengsan, hak histeria tu sebenarnya kata dia itu semua poyo. Poyo maksudnya. Boleh kata poyo ke? Nanti marah pula orang. Tapi inilah perkataan salaf. Mereka kata ni buat-buat ni, bukan betul. Kalau takut kepada Allah, tak ada pada salaf yang takutnya sampai pengsan. Melainkan ini adalah buat-buat, kata Muhammad ibn Sirin. Bukan kerana wujud ketakutan yang sesungguhnya kepada Allah dari dalam hati. Al-Hasan berkata, dari Al-Hasan, bahawa satu ketika dia menyampaikan nasihat di majlis. Lalu seorang menarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Al-Hasan kemudian menegaskan kepada orang tersebut, jika tarikan nafasmu itu dilakukan kerana Allah, berarti kamu berhasil mengangkat populariti kamu. Tapi jika kamu melakukannya bukan kerana Allah, maka celakalah kamu. Jadi dia tak suka benda tu. Tiba-tiba nak interaksi pelik pada biasa. Abdul Karim bin Rushaid menuturkan, ketika aku berada di halaqah Al-Hasan, tiba-tiba seorang menangis dengan suara yang keras. Dengan bunyi, menangis dengan suara yang keras. Al-Hasan kata, sungguh syaitan telah membuatnya menangis saat ini. Allahu Akbar, kita pun takut. Takut apa? Sebenarnya iblis atau talbis iblis membuat kita seakan-akan rasa takut kepada Allah. Tapi sebenarnya bila kita bersendirian, bila kita duduk, tak ada pun rasa takut tu. Ini sebenarnya talbis. Boleh jadi dia nak suruh anggap kita ni orang soleh di depan orang.
boleh jadi juga dalam bid'ah tu. Tapi bila kita bersendirian, kita malah tak takut kepada Allah, tengok benda-benda yang melanggar aturan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Talbis juga lepas tu. Tanya kita ramai-ramai nampak sifat takut kepada Allah. Tanya kita seorang, tak ada pula rasa takut. Dari Abu Safwan, dia berkata, Al-Fudail bin Iyad berkata kepada anaknya yang baru sedar seusai pingsan, "Ai anakku, jika kamu jujur, berarti kamu telah membuka aibmu sendiri. Jika kamu berdusta, maka kamu telah mencelakai dirimu sendiri." Jadi dia tak suka kalau orang tu sampai peringkat nak tunjuk atas depan orang bahawa dia ni pengsan atau menangis kerana takut kepada Allah. Dari Muhammad bin Ahmad An-Najjar Al-Murtashi, dia berkata, "Aku melihat di hadapan Abu Uthman Sa'id bin Uthman Al-Wa'idh, orang yang tengah berpura-pura menampakkan kepekaan hatinya. Abu Uthman berkata, anakku, jika kamu benar, berarti kamu telah memperlihatkan semua yang kamu miliki. Sedang jika kamu berdusta, berarti kamu telah menyekutukan Allah." Kalaupun benar orang tu takut kepada Allah, dia tak tunjuk depan orang macam tu. Dia nak jaga hati dia, dia nak jaga keikhlasan dia, dia nak jaga macam-macam. Jadi sebab itu dalam bab ni, hadirin ataupun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada asas bahawa kita berzikir menurut apa yang Allah Ta'ala ajar dan menurut apa yang Nabi SAW ajar. Dan kita berzikir mengikut keadaan bagaimana para sahabat berzikir bersama dengan Nabi SAW. Jadi elakkan diri daripada terjerumus ke dalam lembah-lembah tipu daya iblis, dan kita berzikirlah dalam keadaan kita takut kepada Allah, kita bimbang keadaan kita di akhirat, dan kita kalau boleh sifat takut kepada Allah biarlah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul dia pengsan, maka dia telah membuka keaiban dirinya atau menunjukkan ketakutan dia kepada orang sehingga terdedah dia kepada fitnah. Oh, orang tu betul dia takut kepada Allah. Tapi sebenarnya itu fitnah. Kalau dia betul-betul takut kepada Allah, nak menangis kerana takut kepada Allah, dia tak nangis depan orang. Dalam keadaan bersendirian tengah malam, dia betul-betul melimpahkan rasa takutnya kepada Allah sehingga dia menangis kerana Allah waktu dia betul-betul bersendirian dan bukan waktu dia depan orang. Ini antara pendekatan para salafus salih dulu dalam soal rasa hati apabila berinteraksi dengan Al-Quran dan juga zikir. Baik, kita ada lagi selepas daripada ni apa kritik atas para sufi berkaitan dengan perkara ini, iaitu khayalan ataupun histeria ataupun wajd bala bahasa itu. Okey. Insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Insya-Allah kita berhenti setakat itu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silap. Okey, sahabat-sahabat TM, sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas kesudian semua kita mengikuti siri kuliah ni. Insya-Allah kita doa kepada Allah semua kita agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri kita, kurniakan kepada kita taufik dan hidayah, dan pakar-pakar doakan semua kita, termasuklah saya yang baca kitab ni. Orang kata, ustaz dah baca kitab Talbis Iblis. Hak ni paling kita takut. Pasal kita yang baca, kitalah paling banyak untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi